Kuasa bersanding dengan rasuah, agama dipijak sesuka hati. Berikutan laporan media yang mendedahkan kegiatan kartel yang bersubahat dengan beberapa pegawai dalam agensi kerajaan untuk mengimport daging, antaranya kanguru dan kuda yang tidak berstatus halal untuk dijual sebagai daging halal. Banyak tumpuan dijuruskan kepada isu halal dan haram. Bagaimanapun, penghargaan ditujukan kepada wartawan NST di atas pembongkaran yang berpotensi membawa perubahan besar dalam sistem perolehan daging akan datang. Pendedahan ini amat membimbangkan bagaimana kuasa dan rasuah telah bersatu dalam menjayakan suatu usaha dan lebih membeliakkan mata kerana ia berjalan selama 40 tahun. Jika kita meneliti proses dan modus operandinya, ternyata nilaian rasuah yang berlaku di negara ini telah capai ke tahap barah peringkat 3 atau 4 kerana ia boleh membawa negara ini dengan mudah dijual kepada negara asing. Ia membawa kepada rasuah sebagai budaya hidup kerana tanpanya kegiatan hidup tidak berfungsi. Isu kartel daging melibatkan keselamatan daging import, integriti dan rantaian bekalan, loji penyembelihan tidak sah dan pemprosesan daging tidak halal. Mereka yang terlibat dikatakan pegawai kerajaan yang bersubahat dengan syarikat Bukan Bumi Putera menggunakan nama Islam. Dalam hal ini, sumber daging yang tidak sah yang dikesan termasuk dari Kanada, United Kingdom, Uruguay, Spanyol, Mexico, Bolivia, Paraguay, Hong Kong, China dan Colombia. Selain daging pejal, organ lain turut diseludup seperti paru, ekor, perut dan tulang, leher dan pelbagai ternakan, kerbau, kuda dan kanguru dengan kaedah sembelihan yang diragui. Modus operandi penyelewengan bermula di loji penyembelihan di negara pembekal di mana pegawai kerajaan perlu memberi pengesahan halal dan kualiti. Apabila ini sudah dilaksanakan, aliran masuk yang lain adalah mudah dan licin. Apakah ahli politik dan kepimpinan kerajaan buat selama ini, baik kerajaan dahulu ataupun sekarang, dalam mentadbir dan tata kelola kerajaan yang mereka uruskan? Banyak isu dakwaan rasuah dalam kalangan ahli politik, terutamanya didapati banyak wang tunai berada di rumah mereka. Dari manakah datang wang tunai ini? Isu kata daging halal haram yang didedahkan ini adalah petanda barah kronik telah menular di negara ini menjangkiti ahli politik yang berkuasa dan sistem pemerolehan mereka. Secara jujurnya, ini bermakna sistem pemerolehan kerajaan adalah mudah ditembus dan dicairkan dan ia dapat dilihat daripada modus operandi di atas. Betapa parah barah rasuah meresap dalam sistem kerajaan di negara ini, di mana kuasa bersanding dengan rasuah dalam pernikahan yang haram tetapi halal pada pandangan mereka. Apabila kepala yang berkuasa sudah dirasuahi, maka para pegawai dan orang bawah tentulah turut mencontohi kepimpinan melalui teladan. Ini baru sedikit kartel daging. Bagaimana pula dengan rasuah lain yang sedang berjalan berada dalam sistem kerajaan yang masih belum didedahkan? Manakah dia pemimpin politik Melayu Islam dari kerajaan Melayu Islam yang memerintah selama 51 tahun tampil bermati-matian berjuang menentang rasuah? Ini kerana mereka juga adalah sebahagian daripada sistem tumbuk rusuk, duit kopi dan under table dan seumpamanya. Tidak usah menamakan para pemimpin Melayu yang dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan rasuah, apatah lagi yang telah didakwa bersalah melakukan rasuah. Bagaimanakah pula dengan pemimpin bahagian, cawangan atau ketua pemuda? Sungguh rasuah di Malaysia menakutkan, menjahanamkan dan membinasakan. Inilah hasilnya apabila ketua di setiap jabatan kaki rasuah. Bapak borek, anak rintik. Bapak kencing berdiri, anak pula kencing berlari.